Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahika binti Muhammad Nazri, pelajar sarjana bimbingan dan kaunseling bersama rakan saya Muhammad Zafir bin Johari, juga pelajar sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling. Hari ini kami akan membentangkan tugasan yang bertajuk memperkasa pendidikan STEM dan TVET. Kita akan masuk kepada pengenalan, iaitu apa itu pendidikan STEM dan TVET. Pendidikan adalah merupakan aspek yang penting bagi mendasari pembentukan kualiti individu. Ini kerana kualiti individu dipandang sebagai fokus utama dan asas pembangunan negara menurut kajian yang dijalankan oleh Hasnah pada tahun 2017 bersama rakannya. Seterusnya adalah pendidikan TVET dan STEM adalah sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia, di mana STEM adalah pendidikan yang berteraskan 4 bidang, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Manakala TVET adalah Technical Vocational Education and Training yang akan memberikan keutamaan kepada teknikal. Seterusnya adalah konsep STEM. STEM adalah kecekapan untuk meneroka, menyelesaikan masalah, mereka bentuk dan menghasilkan produk. Ini daripada dua, iaitu kemahiran proses dan juga kemahiran teknikal. Kemahiran proses digunakan dalam mempelajari dan mengaplikasi pengetahuan dalam menyelesaikan masalah, serta ianya melibatkan kemahiran proses sains, kemahiran proses matematik, kemahiran reka bentuk dan kemahiran pemikiran komputasional. Seterusnya adalah kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal adalah kemahiran yang melibatkan psikomotor yang merangkumi kemahiran manipulatif, kemahiran pengurusan dan pengendalian bahan, alatan, mesin dengan cara yang betul dan selamat. PPC mencakupi 3 aspek utama, iaitu bidang pembelajaran, pakej mata pelajaran dan yang ketiga adalah pendekatan PDPC, pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya kita masuk kepada konsep TVET, di mana TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang menjurus kepada ke arah pekerjaan dan menekankan amalan industri dalam pelbagai bidang yang berkaitan. TVET berperanan sebagai ejen perubahan dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi dan meningkatkan daya sains, tenaga kerja tempatan serta menjadi pemacu pembangunan negara. Konsep TVET adalah kemahiran harus diperkenalkan di awal sekolah, terutamanya di institusi pendidikan, di mana ia memberi tumpuan kepada TVET kerana ia khusus dalam menyediakan pelajar untuk memasuki alam pekerjaan. Seterusnya, kemahiran dalam bidang tertentu tidak lagi mencukupi untuk memenuhi keperluan industri, di mana ia penting bagi pekerja mempunyai keupayaan pelbagai dimensi dan kemahiran serta boleh menangani banyak tugas di tempat kerja. Seterusnya terdapat 5 fokus utama pemerkasaan TVET, di mana ia telah dikenal pasti dalam memperkasakan sistem TVET negara, iaitu yang pertama adalah governance, yang kedua adalah industri, yang ketiga adalah kualiti, yang keempat pembiayaan, yang kelima adalah penjenamaan. Kesemua fokus ini memberi kesan yang signifikan kepada perkembangan TVET dan seterusnya mencorak prestasi ekonomi pada masa hadapan. Langkah-langkah progresif harus dirangka dan dilaksanakan dalam memastikan agenda TVET memenuhi hasrat dan meningkatkan ekonomi arah negara berpendapatan tinggi. Seterusnya adalah dasar berkaitan STEM. Dasar STEM adalah dasar 60% sains, 40% sastra, di mana dasar 60 nisbah 40 telah dilaksana mulai tahun 1970-an dengan tujuan menyediakan lebih ramai murid yang berkelayakan dapat meneruskan pengajian ke peringkat tertiari dalam bidang sains dan teknologi, iaitu SMT. Dasar ini juga berhasrat untuk memenuhi
keperluan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam industri bagi memacu ekonomi negara. Dasar yang kedua adalah dasar sains, teknologi dan inovasi negara, iaitu DSTIN, di mana ia telah diperkenalkan pada tahun 1986 bagi menyokong pencapaian aspirasi Malaysia untuk menjadi negara maju, di mana ia menggalakkan penggunaan sains dan teknologi sebagai satu alat kepada pembangunan ekonomi bagi meningkatkan kemudahan fizikal dan kesejahteraan rakyat. Seterusnya adalah wawasan 2020, iaitu ia bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Salah satu cabaran strategik dalam wawasan 2020 adalah mewujudkan masyarakat saintifik, berdaya sains, dinamik dan bukan sahaja menjadi pengguna teknologi, tetapi ia juga menyumbang kepada tamadun saintifik, dan bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan. Pendidikan STEM dilaksanakan dalam 3 fasa, iaitu gelombang pertama iaitu 2013 hingga 2015, di mana pengukuhan kualiti pendidikan STEM dimulakan melalui peneguhan kurikulum, pengujian dan latihan guru dan penggunaan model pembelajaran mengikut MOOC. Gelombang kedua adalah pada tahun 2016 hingga 2020, di mana kempen dan kerjasama dengan badan-badan berkaitan dilaksanakan untuk menarik minat dan kesedaran masyarakat dalam STEM. Gelombang ketiga adalah pada tahun 2021 hingga 2025, di mana STEM akan dianjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluasan operasi. Seterusnya adalah dasar berkaitan TVET. Rancangan Malaysia ke-10 iaitu RMK10 pada tahun 2011 hingga 2015, kemajuan usaha telah dilaksanakan untuk mengurus perdana dan memperluas akses kepada pendidikan dan latihan serta dan vokasional, iaitu TVET, yang berkualiti untuk memenuhi keperluan industri yang memerlukan tenaga kerja mahir. Promosi TVET yang berterusan telah meningkatkan pengambilan pelajar. Dalam RMK ke-11 pula, iaitu pada tahun 2016 hingga 2020, hala 7 di mana kerajaan Malaysia mentransformasi TVET dengan mengupayakan pendekatan yang diterajui industri. Ianya adalah penting untuk menyediakan modal insan yang berkemahiran tinggi yang diperlukan industri, terutama untuk menyediakan modal insan yang menyokong peralihan sektor ekonomi ke arah berasaskan pengetahuan selari dengan aspirasi menjadi negara maju pada tahun 2020. Tumpuan akan diberikan kepada 11 inisiatif di mana ia dirangkumkan kepada 3 strategi utama. Antara 3 strategi utama adalah strategi yang pertama ialah memperkukuh tadbir urus TVET untuk pengurusan yang lebih baik dan memantapkan rangka kelayakan nasional dan mengharmonikan pelbagai sistem penarafan bagi institusi TVET awam dan swasta. Strategi yang kedua adalah meningkatkan kualiti dan penyampaian program TVET untuk menambah baik kebolehpasaran graduan melalui pendekatan seperti mengupayakan industri untuk menerajui pembangunan kurikulum, menghapus pertindihan program dan sumber, meningkatkan keberkesanan kos dan memperluas pembiayaan TVET bagi meningkatkan enrolment. Baiklah, strategi yang ketiga adalah meningkatkan penjenamaan untuk menarik minat terhadap TVET. Strategi ini dapat dicapai menerusi program promosi yang akan menyerlahkan TVET sebagai kerjaya pilihan yang menarik. Dengan pelaksanaan strategi ini, peratusan pengambilan pelajar SPM dalam aliran TVET dijangka meningkat. Dasar yang seterusnya adalah dalam tempoh RMK ke-12, program TVET akan dipertingkat di mana pusat kecemerlangan dan pusat teknologi akan diperluas untuk lonjakan inovasi
dan mencipta pengetahuan serta meningkatkan kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar. Model Teaching Factory yang menyediakan persekitaran pengeluaran dan pembuatan sebenar akan diperluas dengan lebih banyak institusi TVET bagi membolehkan pelajar menggunakan kelengkapan industri di kampus. Inisiatif untuk memanfaatkan teknologi baru muncul dalam pendidikan akan diperkukuh ekosistem pembelajaran digital serta memperkasa TVET melalui pembelajaran digital. Dalam tempoh RMK ke-12, inisiatif untuk memanfaatkan teknologi baru muncul dalam pendidikan akan memperkukuh ekosistem pembelajaran digital dan memperkasa TVET melalui pembelajaran digital. Okay, terima kasih Syahika. So, saya Zafir dan saya akan bincangkan isu-isu berkaitan STEM dengan TVET lah. So, mula saya akan bincangkan isu pengajar TVET lebih kepada perspektif global. So, dekat Asia, kita boleh nampak dekat Cambodia, pengajar mempunyai kelayakan akademik yang kurang memuaskan dan tidak mempunyai kemahiran pedagogi. Pada Bangladesh pula, kekurangan pengajar TVET yang berkualiti dan mahir dalam pedagogi, teknikal dan teknologi. So dekat Asia kita boleh nampak yang di Cambodia dengan Bangladesh ada research yang menyatakan yang tak cukup kemahiran, bukan sahaja kemahiran dalam STEM tapi kelayakan akademik pun kurang memuaskan, tak cukup, dan kemahiran pedagogi untuk mengajar tu pun memang tak cukup untuk memantapkan STEM dan TVET. So kita boleh bandingkan lah dalam negara-negara lain. Tapi di Afrika pula, kita boleh nampak di Ethiopia, kelulusan pendidikan pengajar yang rendah, kurang motivasi dalam tugas, kurang kemahiran. So sama juga, kurang pemahiran dan pendidikan pengajar yang rendah. Tapi ada satu tambahan lagi, kurang motivasi dalam tugas. So di Afrika, memang diorang punya fokus ialah lebih kepada beladang yang memang untuk dapatkan hasil yang cepat. Itu diorang punya mindset. So diorang ada isu untuk kira nak kuatkan STEM dan TVET lah. Tu dekat Afrika. Seterusnya saya akan bincangkan isu pengajar TVET di Malaysia. So dekat Malaysia pula ni antara walaupun ada yang dibincangkan tadi, tapi pengajar tidak mempunyai pengalaman kerja. So nampak yang pengalaman dalam STEM dan TVET memang tak cukup. Kedua, kurang kemahiran dalam bidang yang diajar. Yang ini berkaitan lah juga, tapi kemahiran tu sedikit beza dengan pengalaman lah. Tidak mencapai standard yang diperlukan oleh industri. So kerana tak cukup pengalaman dan tak ada kemahiran, bila diorang ajar budak-budak pun diorang tak cukup untuk push diorang untuk sampaikan standard industri. Keempat, kurang mendapatkan latihan industri intensif. So memang cikgu-cikgu dekat Malaysia tak cukup mendapat latihan, ada tapi tak cukup. Kelima, kerja yang banyak menyebabkan pengajar kurang memakaikan kaedah mengajar. So yang ni faham untuk cikgu, memang akan faham yang cikgu terpaksa ada banyak tanggungjawab. Ialah mengajar tapi dengan murid-murid, dengan ibu bapa, dengan admin, dengan buat event, memang cikgu terpaksa buat banyak benda yang luar daripada mengajar sahaja. So ini menyebabkan cikgu-cikgu macam susah untuk jadi kreatif untuk mengajar STEM dan TVET. Ada tu ada, tapi berdasarkan kajian tak cukup lah untuk push STEM dengan TVET ke sebaiknya. Keenam, kekurangan pengajar yang berkelayakan dalam bidang. So ini antara isu-isu pengajar TVET di Malaysia. Seterusnya saya akan bincangkan pasal perubahan teknologi. Okay, yang ni of course kita tahu perubahan teknologi zaman sekarang memang laju, memang semakin lama semakin laju lah. Boleh nak cakap pun memang, kalau kita boleh fikir contoh macam internet, kita bandingkan internet nak cakap berapa tahun, 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun sekarang, kita boleh tengok contoh-contoh macam 5G. Kita dulu ada 3G, 4G, sekarang dah 5G. Memang perubahan teknologi itu sangat laju. So antara isu-isu yang dihadapi ialah perubahan teknologi. Cikgu pengajar tak boleh catch up dengan perubahan teknologi yang laju ni. So contohnya robotik, vertical and horizontal system integration, hybrid modeling, cloud. So antara STEM fields semua, robotik,
budak-budak sekarang terpaksa belajar, bukan terpaksa, boleh belajar macam mana nak buat app. So kalau cikgu tak boleh catch up, tu antara isu-isu yang dihadapi oleh pengajar lah, yang pengajar juga perlu tahu maklumat asas mengenai. So ini dia kira asas, tapi susah, bukan semua tahu. Okay, seterusnya saya akan bincangkan pasal sikap pengajar. Sikap pengajar, isu pasal sikap pengajar yang pertama ialah kurang berminat untuk mengajar subjek baru. Pengajar dalam program TVET yang kompeten berupaya menyampaikan pengajaran dengan berkesan, lebih-lebih lagi apabila pengajar juga mempunyai latar belakang akademik yang sama dengan subjek yang diajar. Ini berkaitan dengan apa yang saya bincangkan tadi, yang tak semua pengajar adalah orang dalam industri. So kekurangan tu adalah satu isu. Seorang yang pekerja yang pakar dalam bidangnya mempunyai pengetahuan spesifik yang mendalam di dalam bidang tersebut, mempunyai kemahiran dan memperhatikannya dalam pekerjaan. So kajian yang dilakukan oleh Tengku Arifin et al. Bahawa pengajar yang cemerlang merupakan pakar dalam kandungan subjek yang diajari ini dan pembimbing yang baik dalam pembelajaran. So diorang cikgu-cikgu ialah mengajar subjek yang baru, dan ini antara isu lah yang dihadapi oleh cikgu-cikgu dalam pengajar dalam STEM dan TVET. Okay, selepas tu saya akan bincangkan yang isu tentang pengajar yang kurang berminat untuk menulis bahan ilmiah. Ramai pengajar merasakan menjalankan kajian itu penting, tapi pada masa yang sama mereka kecewa dan menghadapi tekanan untuk melaksanakannya. So cikgu-cikgu kurang untuk membuat kajian untuk menambah baikkan lagi maklumat yang diorang ada tentang STEM dan TVET. So itu ialah kekurangan. Akhirnya sikap pengajar di universiti lebih mahir dan mempunyai pengalaman dalam penyelidikan berbanding dengan pengajar di institusi yang lain. So kita nampak yang adalah perbezaan pengajar yang dekat universiti yang dengan pengajar yang lain. So kenapa tak boleh samalah untuk baikkan lagi semua pengajar rajin buat kajian dan menulis bahan ilmiah. Yang seterusnya saya akan bincangkan pasal kemahiran dan pengalaman. So pengajar yang telah mempunyai pengalaman dalam pekerjaan dapat berkongsi pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan pengalaman yang lepas semasa mengajar. So tambahan lagi, memang dia setiap isu-isu ni saling berkait sebenarnya, sebab kekurangan kemahiran dan pengalaman bermaksud pengajar semua tak boleh mengajar STEM. Pengajar STEM tak dapat mengajar dengan terbaik lah. So ini antara kajian yang bincangkan benda-benda ni. So pengajar yang telah mempunyai pengalaman bekerja juga, kenapa dia orang cakap kalau orang tu ada pengalaman, maksud dia ada kemahiran. Maksud dia kalau pengajar tu ada kemahiran, dia boleh mengajar dengan lebih baik. Dia boleh ada kontak untuk mungkin boleh bawa ke tempat-tempat nak cakap hilang ke, atau contoh-contoh yang lagi bagus lah, sebab diorang memang pengalaman, diorang orang dalam industri. Slide yang seterusnya, teknik mengajar yang betul. So mungkin tak semestinya seorang yang dalam industri tu pandai mengajar. So teknik-teknik pedagogi pun tak patut dilupakan lah. Kelemahan pengajar TVET duduk dikaitkan dengan kurang kemahiran dalam pedagogi yang disebabkan oleh kurang pengalaman kerja. Pengajar TVET yang berkualiti mempunyai pemahaman terhadap pengetahuan pedagogi agar mereka dapat menyampaikan pengajaran dengan berkesan. So, yelah, macam saya cakapkan tadi, tak semestinya awak seorang industri, awak pandai buat tu. Awak pandai untuk mengajar dan berkongsi kepada pelajar untuk secara yang terbaik, dia structure dia macam mana. Pengajar perlu tahu teknik-teknik mengajar dengan betul semasa praktikal dan teori pembeza, tahu beza untuk fokus yang mana. Lebih-lebih lagi, pengajaran dalam program vocational adalah integrasi pengetahuan secara teori dan kaedah mengajar secara didaktik dalam konteks pembelajaran seperti di tempat yang kerja yang sebenar. So apa yang paling penting ialah teknik pedagogi tu yang mungkin kurang, tak cukup untuk pengajar mengajar kepada pelajar secara terbaik. Seterusnya, pengajar tidak mahir mengendalikan peralatan. Kemahiran pengajar untuk mengenal pasti dan mengendalikan peralatan merupakan salah satu elemen kompetensi yang perlu ada sebagai pengajar TVET. So kompetensi berkaitan peralatan seperti saya bincangkan tadi
tak ada apa pengalaman, so dia orang tak reti untuk mengajar berkaitan peralatan tu. So of course apa yang kita perlu buat ialah untuk meningkatkan latihan lagi supaya pengajar untuk mahir dengan peralatan yang kita nak ajar dengan budak-budak tu, pelajar lah. Latihan vocational memerlukan pengajar yang berkelayakan dan mahir mengendalikan peralatan seperti pelaksanaan latihan mencukupi. Pusat-pusat bertaulah awam adalah dapati mempunyai peralatan, alat tangan dan mesin yang mencukupi bagi pengajaran subjek teori dan praktikal. Itu salah satu isu juga, tak cukup peralatan. Secara prinsipnya pengajar perlu tahu mengendalikan mesin, alat tangan dan peralatan, dan tahu teori pengurakan dan aplikasi elemen tersebut. So yang ni ialah elaboration tentang kurang kemahiran lah, sebab diorang tak ada maklumat, diorang tak pandai untuk menggunakan peralatan. So kalau tak pandai nak pakai tu, macam mana kita nak ajar kepada pelajar. So akhirnya saya akan habiskan slide dengan fokus kepada sikap pelajar. Bukan semua tanggungjawab kepada pengajar je, pelajar pun kita kena fokus juga, kerana kita boleh nampak yang pelajar pun kurang minat belajar dengan STEM dan TVET kerana diorang lebih minat kepada subjek praktikal. So tanggungjawab pengajar juga untuk kreatif, kena betul-betul tahu dan betul-betul mahir untuk menarik perhatian dan minat pelajar tu lah juga. Tapi pelajar pun kita kena faham juga kenapa diorang lebih minat dengan subjek praktikal, yang pandangan diorang, perspektif diorang, yang seperti yang saya bincangkan tadi dekat Ethiopia, yang kenapa saya nak masuk STEM dengan TVET bila berladang saya kena ada banyak yang praktikal ni lebih nak cakap memang lebih praktikal lah, lebih memang nampak lagi penting kepada mereka yang belajar ni. So pengajar kena pandai untuk tangkap diorang. So ya, tu antara saya akan akhir dengan terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan mungkin bolehlah share dalam Telegram ke, letak dalam komen ke, atau ya, terima kasih. Assalamualaikum.